Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kalau misal kata kita berada dalam situasi kita sesat di dalam kawasan hutan, satu, apabila kita berada di kawasan hutan simpan yang lebih tebal daripada ni, kita kena buat persediaan sekurang-kurangnya, selewat-lewatnya pada jam 5 petang. 5 petang waktu dah gelap. Bila waktu dah gelap, kita kena sediakan tempat tapak untuk kita berehat. Okey, dan yang kedua, tapak untuk kita berehat, dan kita kena sediakan benda yang paling utama dalam kehidupan kita adalah api. Okey, dah kita dah dapatkan api, dan kita cari tempat untuk kita berlindung daripada satu, kesan angin dan sebagainya. Contoh batu ni kita boleh gunakan sebagai pengadang untuk kita dari segi angin. So kita boleh berlindung daripada di sebalik batu ni. And then satu lagi, kita juga boleh buat tempat memasak. Sebab hari ni kita akan belajar berkaitan dengan memasak dengan cara menggunakan buluh. Okey, so nanti first saya sudah sediakan kayu api. Kita akan nyalakan api, kemudian kita akan buat tutorial memasak menggunakan kayu api. Okey, seterusnya macam kita nak buat api. Okey, first kita kena make sure api yang kita mula nyalakan dahulu, kita gunakan ranting-ranting kecil dahulu. Okey, supaya api tu senang dihasilkan, sebab kayu tu akan mudah terbakar sebab kayu yang kecil. Kemudian daripada kayu yang kecil tu kita lapiskan dengan kayu-kayu yang lebih besar. Okey, sebagai contoh api ni. Okey, kita tengok bahagian bawah, kita letakkan ranting-ranting, kemudian ke atas tu baru kita letakkan kayu yang sederhana besar. Kemudian kita akan top up lagi kayu yang besar apa semua dan sebagainya. Okey, itu untuk hal api. Kemudian sekejap lagi kita akan buat start untuk memasak secara rimba. Okey. Baik, untuk hari ni kita akan cuba masak dalam buluh. Okey, first kita akan masak nasi dalam buluh. Okey, ini upih pinang ni. Upih pinang ni kita akan gunakan juga dalam buluh untuk kita balut nasi ni, beras ni, dan kita masukkan dalam buluh. Okey, dan kita tambah sikit air. Okey, dan hari ni special sikit. Kita try buat sup daging. Okey, sup tulang sikit. Okey, tulang. Okey, dalam buluh juga. Okey, InsyaAllah nanti proses nanti saya akan tunjukkan macam mana. Sekarang kita dah jumpa sumber air. Okey, sumber air. Ini kita dah jumpa air. Okey, kita tengok pada aliran air ni, macam mana kita nak ambil air kalau di kawasan hutan ni. Okey, yang kita bimbangkan bila berlakunya kalau kita tak didihkan air, kemungkinan kita akan boleh menyebabkan kita cerit-berit dan sebagainya. And then satu lagi, kalau silap cara ambil air, boleh menyebabkan bakteria yang terdapat dalam air ni boleh menyebabkan kita keracunan makanan. Jadi salah satu caranya, cara yang tak digalakkan untuk kita ambil air adalah dengan kita ambil ikut arus. Maknanya kita menentang arus. Macam ni. Okey, nak ikutkan tak boleh. Bukan tak boleh lah, tak digalakkan lah. Kalau nak ikutkan, kita ambil air dengan cara dan kaedah macam ni, melawan arus. So air masuk daripada sana. Salah satu faktornya adalah untuk kita kurangkan, bukan kurang, maknanya kita tak nak benda asing ataupun bakteria masuk melalui direct kalau misalnya kita ikut arus. Okey, dan satu lagi, kita tak digalakkan untuk ambil di bahagian tebing. Kalau boleh kita ambil betul-betul kat tengah arus. Sebab kalau ambil kat bahagian tebing, okey, kebanyakan macam binatang-binatang ni, dia suka buang air ataupun dia buang air ataupun orang kata dia minum air daripada tebing. Jadi kita tak tahu bakteria yang dibawa oleh binatang tu. Jadi untuk keselamatan, kita ambil air di tengah-tengah arus. Okey, dengan kaedah melawan arus. Okey, dengan kaedah melawan arus, bukan dengan kaedah kita menghala ke arus. Kita melawan arus. Okey. Okey, tadi air kita dah ambil
dekat sungai tadi. Okey, kemudian kita nak basuh beras ni. Okey, basuh beras senang je kaedah dia. Okey, kita curahkan air dalam ni. Curahkan air. Okey. Curahkan air dalam ni, dalam beras. Okey, kita curahkan air dalam beras. Okey. Okey, macam mana kita nak strainkan dia mudah aja. Okey, kita nak strainkan dia. Okey. Okey, kita nak strainkan dia senang saja. Kita ambil pisau. Kita cuma cucukkan. Okey, supaya dia akan okey, kita tebuk dia dan kita strain dia. Okey. So kita tunggu air kering, kemudian kita akan masukkan beras dalam buluh. Baik, kita dah masukkan beras dalam ni. Okey, kita lapiskan dia dengan upih pinang yang kita dapat tadi. Okey, ni dalamnya beras. Seeloknya kalau kita dah rendam dalam setengah jam ke sejam beras, kita ambil letakkan air lebih kurang sama paras ataupun lebih dalam seinci je air daripada permukaan beras, seinci daripada permukaan beras. Okey. So itu api. InsyaAllah kita akan masak sekejap lagi. Okay. Next kita nak buat sup tulang dalam buluh. Okey, the first one. Okey. Kita letakkan okey. Kita letakkan sikit garam. Letakkan sikit garam. Okey, dia kita tutup dan kita perakkan dulu supaya nanti bila kita dah masuk bahan semua, kita tak payah nak kita tak payah nak buh garam kemudian. Saya takut nanti makanan kita jadi kurang masin. Okey, special ya. Sebab kita buat masak daging, ada bay leaf dalam ni. Okey, sup bunjut. Okey, kaedah dia kita titikkan serai ni dulu. Okey, kita masukkan serai dahulu. Kita layerkan dia dengan bawang putih, halia. Okey, kemudian bawang. Okey, kita ambil daging yang dah kita salutkan garam tadi. Daging yang tulang lah. Okey, special sikit hari ni. Okey, kita masukkan daging dulu, kita layer-layerkan dia. Okey, dan kita masukkan sup bunjut ni. Okey, layer lagi sekali. Masukkan halia dengan bawang, habiskan ni. Okey. Letakkan cili. Cili ada guna sedikit. Okey. Masukkan daging. Okey. Kita habiskan balance bawang halia tadi. Right. Okey. Senang aja. Kita masukkan air. Okey. Siap. Okey. Kita akan tambah air. Kalau misalnya kata dia dah mengering, kita tambah lagi air. Okey. So, kita tambah sikit lagi. Dan kita dah boleh start masak dia dengan api lah. Jangan nak masak dengan matahari. Okey. Next. Okey, kita dah letakkan sup kita.
Ni nasi. Okey. Sebab buluh ni dia agak tebal sikit, dia mungkin mengambil masa yang lama lah. Especially macam sup ni. Okey, mungkin akan ambil masa dalam 2 jam. Okey, nasi saya tengok dia dah start kembang. Rasanya dah masak, tapi kita for secure kita tak nak nasi tu jelantah. Kita biarkan dulu. Okey. Okey, kita nak buka buluh ni. Kita tengok kejadian nasi kita macam mana. Okey. Hopefully lah jadi. Okey, kita balis dia dengan okey. Bau dia, Masya Allah, wangi. Okey. Okay. Ni kejadian nasi. Baik. Okey, itu dia. Ni dia kejadian nasi kita. Kita masak dalam upih. Okey, faktor untuk kita satu, untuk kita letak upih ni supaya nasi ni tak mudah hangit. Alhamdulillah, kejadian dia cukup baik. Alright. Okey, nasi tak jelantah. Okey, so nice. Okey. Cuma kat ujung tu dia jadi jelantah sikit. Tak apa. Mungkin sebab pembakaran tak sama kan. Tu dia. Bau je wangi, sangat wangi. Masak dengan upih ni. Okey, next kita akan tengok sup daging kita pula. Okey, kita tengok kejadian sup kita. Bismillah. Masya-Allah. Wah. Cai. Allahu Akbar. Apalah, ada kuah sikit. Okey, so far alhamdulillah ada lagi rezeki boleh makan. Okey, kita try. Mana dia sedikit tadi. Not bad. Okay. Jadi kat sana. Jumpa lepas ni. Bye.